Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu kembali dengan Cikgu Nurul. Okey, kita ulang kaji dalam bab 5, taburan kebarangkalian, 5.2, taburan binomial. Okey, murid-murid, kita baca dengan soalan. Okey, baca soalan dengan berhati-hati. Kebarangkalian seorang murid tingkatan 5 melanjutkan pelajaran selepas tamat persekolahan ialah 0.85. Maksudnya ini untuk melanjutkan pelajaran ya. Dalam suatu sampel yang terdiri daripada 8 orang murid tingkatan 5, cari kebarangkalian bahawa semua murid melanjutkan pelajaran selepas tamat persekolahan. Semua. Jadi cikgu highlight kat sini semua. Yang pertama adalah semua. Okey, yang kedua adalah cerita tentang melanjutkan pelajaran 0.85. Jadi sekarang soalan ceritanya tentang melanjutkan. Okey, bila melanjutkan dia dah bagi 0.85, jadi cikgu letak kebarangkaliannya adalah 0.85. Okey, lepas itu 8 orang murid tingkatan 5 bererti N kita sama dengan 8. Okey, lepas itu soalan A adalah semua. Semua murid. Okey, jadi kalau semua murid bererti 8 orang lah. Semuanya 8 orang. Okey, kita menggunakan rumus. Okey, untuk taburan binomial, jangan lupa kita menggunakan rumus NCR, PR, Q, N tolak R. Okey, ini rumus kita. Okey, jadi kita dah ada P. Kita dah ada P. Jadi kita tinggal cari Q sahaja. Okey. Untuk cari Q, jangan lupa Q adalah 1 tolak P. Okey, 1 tolak 0.85, kita akan dapat 0.15. Ini jawapan kita ya murid-murid. Okey, seterusnya sayang. Okey, kita fokus kepada yang A tadi, semua 8 orang. Bermaksud kita nak mencari kebarangkalian di mana X kita adalah 8. Jadi bermaksud 8C8. Okey, ada 8, kita masukkan 8 semuanya, R kita 8. Okey, P kita adalah 0.85. Okey, 8 pergi ke atas. Okey, sini 8. Lepas tu 0.15, 8 tolak 8, kita akan dapat 0. Okey, silap cikgu tulis, betulkan balik. Okey, cikgu akan dapat 0. Kira berhati-hati. Okey, kita akan dapat di sini. Okey, 0.2725. Inilah kebarangkalian sekiranya semua murid melanjutkan pelajaran. Okey, jom kita tengok soalan B. Okey, seterusnya kita tengok soalan B pula. Okey, soalan B pula ya. Okey, kita soalan B masih bercerita tentang melanjutkan pelajaran. Kalau masih melanjutkan pelajaran, kita masih menggunakan P sebagai 0.85 dan Q sama dengan 0.15. Okey, tetapi soalannya sekarang, cari kebarangkalian bahawa kurang daripada 3 orang. Keyword kita kurang. Okey, kalau kurang, ingat apa bentuk kurang? Kurang daripada 3. Macam tu. Jadi kita punya bentuk adalah nak cari probability di mana X ni kurang daripada 3. Okey. Jadi macam mana kita nak fikir ni? Kalau X kurang daripada 3 ni bermaksud X kita adalah 0, 1, 2. Jadi 0, 1, 2. Jadi di sini murid-murid, okey, seterusnya untuk mencari probability ataupun kebarangkalian kurang daripada 3 bermaksud okey, di mana probability di mana X sama dengan 0, kita tambahkan dengan probability X sama dengan 1 dan kita tambahkan dengan probability di mana X sama dengan 2. Probability ataupun kebarangkalian. Okey, sebab apa saya pilih 0, 1, 2? Sebab X yang kurang daripada 3 adalah 0, 1 dan 2. Okey, begitu. Jadi masih menggunakan rumus NCR, PR, P kuasa R dan Q kuasa N tolak R. Okey, jangan lupa. Okey, masukkan dengan berhati-hati. Kalau ada 3 di sini, maksud cikgu 3 tu macam mana? Maksud cikgu 3 ni macam ni.
Ada satu, ada dua, ada tiga. Bermaksud ada tiga rumus yang ini. Okey, tiga rumus dengan nilai R yang berbeza. Okey, jadi cikgu masukkan. Kita punya N tadi 8. Jadi 8 C kosong. Okey, 0.85, kosong naik atas, kuasa kosong. 0.15, 8 tolak kosong adalah 8. Okey, tambah pula. Okey, 8C1, 0.85, 1 duduk atas, 0.15, 8 tolak 1, kita dapat 7. Okey, dan tambahkan dengan 8C2, 0.85, kuasa 2. Okey, kita darab pula dengan 0.15, 8 tolak 2, kita akan dapat 6. Okey, jadi kira dengan berhati-hati. Okey, kalau kamu dapat perpuluhan yang banyak, ambil 4 tempat perpuluhan. Kalaulah perpuluhan kamu amat kecil yang melibatkan eksponen ataupun 10 kuasa something, okey, masukkan dia macam ni. Cikgu tulis Cikgu dapat kat sini adalah 2.5629. Jawapan kita terlalu kecil ni. 10 negatif 7. Masuk je macam ni. Tak ada masalah. Dalam bentuk form, standard form 1618. Okey, darab 1618. Oh, cikgu silap. Kejap. Okey, sebut lain, tulis lain. Okey. Sekejap ya. 1.1618 darab 10 negatif 5. Okey, dan kita tambah yang terakhir ialah 2.3043 darab 10 kuasa negatif 4. Okey, bila tambahkan semua, okey, cikgu dapatlah 2.423 darabkan dengan 10 kuasa negatif 4. Yeay, jadi kita berjaya. Okey, tolong masukkan dengan berhati-hati dalam rumus. Kat sini kamu dah dapat markah dan hasil tambah dan akhirnya jawapan akhir. Okey, good. Okey, jom kita tengok contoh yang kedua. Okey, contoh yang kedua murid-murid, jom kita baca bersama-sama soalan ini. Sebiji durian dipilih secara rawak dari beberapa buah bakul. Kebarangkalian bahawa sebiji durian yang dipilih adalah busuk. Okey, 0.1. Cari nilai jangkaan dan sisihan piawai. Cikgu highlight nilai jangkaan dan sisihan piawai bilangan durian yang busuk dalam satu sampel bagi 50 biji durian. Okey, jadi di sini kita kena keluarkan satu persatu maklumatnya kepada bentuk matematik. Okey, cerita tentang busuk. Okey, cerita tentang busuk. Okey, kebarangkalian busuk. Okey, cerita tentang busuk. Okey, kebarangkalian busuk adalah P sama dengan 0.1. Nilai jangkaan. Okey, nilai jangkaan itu adalah min. Okey, min. Okey, nilai jangkaan adalah min. Okey, jangan lupa apakah rumus min? Min adalah NP. Okey, nilai jangkaan adalah min. Okey, lepas itu cari sisihan piawai. Sisihan piawai begini. Jangan lupa sisihan piawai adalah NPQ di punca kuasa 2 kan. Ini antara maklumatnya. Oh, ada lagi satu. Sampel ada 50 biji durian, bererti N sama dengan 50. Okey. Jadi murid-murid dekat sini, okey, kalau cikgu fokus betul-betul di sini, okey, cikgu dah ada nilai N, cikgu dah ada nilai P. Jadi kat sini cikgu boleh cari min dulu ataupun nilai jangkaan. Okey, jadi kita tulislah seperti ini. Di mana nilai jangkaan, nilai jangkaan cikgu adalah min sama dengan NP. N kita adalah 50, darab P kita 0.1. Cikgu dapat di sini adalah 5. 5. Seterusnya kita nak cari apa pula? Kita dah ada NPQ. Murid-murid, cikgu nak cari variance pula, standard deviation ataupun sisihan piawai, di mana sisihan piawai sama dengan NPQ, punca kuasa 2. Jadi di sini, murid-murid, kamu tengok kat sini, kita kan dah dapat min. Cikgu gariskan kat sini
Okey, kita ambil warna merah kat sini. Ini kan NP. Okey, ini kan NP. NP kan 5. Okey, macam tu. Jadi cikgu terus masukkan 5 kat sini. Okey. Sini 5. Okey, Q pula. Okey, jangan lupa. Q sama dengan 1 tolak P. Jadi 1 tolak P kita 0.1. Berarti kita dapat 0.9. Kita dapat 0.9. Okey, jadi kita gantikan di sini darab 0.9. Jadi kat sini kita akan dapat set 4.5 dan terakhir sekali kita carilah jawapan 2.121. Okey, jadikan jawapan kita kepada 4 angka bererti. Okey, betul. Betul. Begitu dengan bangganya kita tanda. Oh, pandainya saya. Puji diri sendiri. Okey. Okey, jom kita tengok contoh yang ketiga. Okey, contoh yang ketiga sayang. Okey, jom kita baca. Okey, di mana pemboleh barawak binomial di mana X iaitu menghampiri B, N, P. N, P. N tu adalah bilangan sampel, P adalah kebarangkalian lah. Okey, di mana ya sini? Okey, dia dah bagi min sama dengan 5 dan variance sama dengan 4. Okey, cari nilai N dan P. Okey, itu yang pertama. Cari nilai N dan P. Okey, di sini murid-murid, cikgu boleh keluarkan. Oh, nilai min. Okey, min adalah 5. Jadi kita tahu min adalah N darab P sama dengan 5. Okey, maklumat yang seterusnya. Oh, variance sama dengan 4. Okey, cikgu boleh letak standard deviation ataupun sisihan piawai. Okey, square root untuk 4 adalah 2. Okey, itu maklumatnya. Okey, seterusnya kita nak cari nilai N dan P. Okey, N dan P macam mana ni? Okey, macam mana? Okey, so murid-murid, jom kita lihat bagaimana cara untuk menyelesaikannya. Okey, jadi kat sini cikgu keluarkan dulu maklumat di sini ya. Okey, cikgu boleh keluarkan juga maklumat di mana variance sama dengan NPQ. Di sini cikgu dapat variance NPQ. Jadi murid-murid, kita boleh bandingkan rumus di sini. Oh, kita ada NP, di sini NP. Jadi kita dah ada variance. Variance pun dah ada. Jadi kita boleh menggunakan rumus variance. Kita boleh gunakan rumus variance. Seperti contoh, cikgu keluarkan di sini ya. Okay, cikgu keluarkan di mana, oh, variance sama dengan NPQ. Variance adalah 4. Okay, NP tadi adalah 5. Darab Q. Jadi 4/5 adalah Q. Okey, kesimpulannya Q adalah 4/5. Dah dapat Q, kita dapatlah P. P sama dengan 1 tolak Q. Jadi 1 tolak 4/5, kita akan dapat 1/5. Yeay. Okey, sekarang baru kita dapat nilai P. Okey, sekarang kita nak cari nilai N pula. Okey, jadi N, cikgu guna rumus NP sama dengan 5 ni. NP sama dengan 5. Okey, jadi NP cikgu 1/5. Okey, sama dengan 5. Jadi 5 bahagi 1/5, cikgu akan dapat 25. Yeay, dengan ini kita berjaya mendapat nilai P dan nilai N. Okey, berjaya. Jom seterusnya. Kita cari pula, okey, apakah apa kebarangkalian ataupun probability di mana X sama dengan 3. Okey murid-murid, kita terus pula cari kebarangkalian di mana X sama dengan 3. Dekat sini murid-murid, okey, kamu fokus ya. Tadi kan kita dah dapat nilai P dan nilai Q, okey, daripada soalan A tadi. Dan sekarang kita fokus kepada soalan B. Okey, jadi di sini kita menggunakan rumus NCR P kuasa R darab Q kuasa N tolak R. Okey, sebab kita ada nilai P dan nilai Q. Okey, jadi kat sini cikgu keluarkan kita nak cari kebarangkalian di mana X sama dengan 0. Jadi kita masukkan rumus dengan berhati-hati. N yang kita dapat tadi adalah 25. Lupa cikgu nak tunjuk. Okey, di mana 25 C0. P kita adalah 1/5 kuasa 0 darab dengan Q kita 4/5 kuasa 25 tolak 0 dapat 25. Okey, dan akhir sekali kita akan dapat 0.1358.
Yeay, berjaya. Good. Okey. Jom murid-murid kita tengok soalan yang keempat, iaitu soalan yang terakhir untuk taburan binomial. Okey, soalan yang keempat, kita tengok soalan yang keempat. Dalam satu kajian didapati bahawa satu daripada 5 kalkulator jenama A boleh bertahan lebih daripada 8 tahun. Satu sampel yang terdiri daripada N buah kalkulator dipilih secara rawak daripada jenama itu. Jika kebarangkalian semua kalkulator boleh bertahan lebih daripada 8 tahun ialah 0.016, dia kata semua kalkulator, cari nilai N. Dekat sini kamu kena berhati-hati. Okey. Jadi di sini dia cerita tentang kalkulator yang bertahan. Okey, bertahan. Okey, yang bertahan lebih daripada 8 tahun, kebarangkalian dia dah cakap di sini 1 daripada 5. 1 daripada 5. Itu caranya untuk mencari kebarangkalian. Okey, seterusnya, okey, dia kata terdiri daripada N sampel. Satu sampel terdiri daripada N sampel. Jadi sampel kita, okey, bilangan sampel N kita tu adalah N. Selalunya dia bagi nombor kan. N kita tu adalah N. Okey. Lepas itu dia kata jika kebarangkalian semua kalkulator adalah yang bertahan lebih daripada 8 tahun adalah 0.016. Itu bermaksud kebarangkalian semua kalkulator. Okey. Sama dengan 0.0016. Itu maksudnya. Semua kalkulator. Okey. Jadi kesimpulannya di sini murid-murid, okey, semua tu bermaksud, okey, cikgu padam di sini ya. Semua tu bermaksud, okey, probability di mana X sama dengan N. Semua kita sebab semuanya adalah N. Okey, adalah 0.0016. Jadi jangan lupa masih menggunakan rumus binomial di mana NCR P darab dengan P kuasa R darab dengan Q kuasa N tolak R. Okey, ni jangan lupa. Okey, jadi kita masukkanlah dalam rumus di mana N C R kita N, NCN, okey. P kita adalah 1.5 kuasa N. Okey, jadi kat sini Q adalah 1 tolak 1/5, kita dapat Q kita adalah 4/5. Okey, darab dengan 4/5 N tolak N kosong. Okey, sama dengan 0.0016. Okey, untuk pengetahuan murid-murid NCN. Okey, kalau tanda di sini sama dengan sini. Jadi kita akan dapat 1. Itu dia punya konsep asas dia. Okey, jadi kat sini cikgu buatlah. Sini kita akan dapat 1, tinggallah 1/5 kuasa N. Okey, apa-apa kuasa kosong dapat 1. Macam ni. Okey, jadi akhirnya kita akan dapat 1/5 kuasa N sama dengan 0.0016. Okey, kita menggunakan log. Okey, sebab kiri dan kanan kita tak boleh nak tukar base yang sama, asas yang sama. Cikgu tambahkan log 10 kiri dan kanan macam ini. Okey, 0.0016. Okey, seterusnya menggunakan law of log ataupun hukum log, N perlu ke depan log lah. Macam ni. Sini 1/5 sama dengan log 10, 0.0016. Masuk di dalam kalkulator dengan berhati-hati. Okey, dekat sini cikgu akan dapat negatif 0.89897 N. Okey. Log 10 ni pula yang kanan ni cikgu akan dapat negatif 2.7959. Sekarang kita nak cari N kan? Jadi kita bahagikan pula mereka. Jadi kat sini cikgu akan dapat 4. Yes, 4 cikgu dapat. Jadi itulah nilai N kita. Okey, seterusnya jom kita tengok. Okey, sebelum tu cikgu nak tanda lah bangga ni betul ni. Okey, good. Okey, jom kita tengok soalan yang seterusnya, soalan B. Okey murid-murid, kita tengok soalan B. Okey, daripada soalan A kita berjaya mendapat
PQ dan nilai N. Okey, soalan B berbunyi, okey, cari kebarangkalian bahawa lebih daripada sebuah kalkulator boleh bertahan lebih daripada 8 tahun. Okey, ini adalah kebarangkalian yang lebih daripada 8 tahun. Okey, ini lebih 8 tahun. Okey, jadi soalan dia adalah kebarangkalian lebih daripada sebuah. Sebuah, maksudnya N kita ni satu, sebuah. Okey, bukan N sama satu, R kita sama dengan satu, sebuah je. Jadi kesimpulannya, kita nak mencari kebarangkalian di mana X lebih daripada satu. Okey, lebih daripada satu. Okey, murid-murid, jom kita conteng. Kalau lebih daripada satu berarti, okey, kalau X ni lebih daripada satu, okey, bermaksud X ini adalah 2, 3, 4, 5, sampai banyak pula. Sebab N kita 4, cikgu dah melalut ni. Okey, sampai 4 je. Okey, sampai 4 saja. Jadi di sini, yang tak ada di sini adalah 0 dan 1. Okey, dekat sini murid-murid, kalau kita tengok di sini, okey, kalau kita tengok, cikgu highlightkan dengan kuning, dekat sini akan ada 1, 2, 3. Akan ada 3 rumus terlibat. Okey, yang 01 ni pula, okey. Kosong 01 ni adalah 01, ada satu je rumus. Jadi kalau kita nak guna rumus yang kita nak pilih yang banyak ke yang sikit? Rumus apa pula cikgu cakap ni? Rumus binomial lah, kan kita dah masuk NCR, PR, Q, N tolak R. Jadi kalau sini ada 1, 2, 3, rumus ni kamu kena buat 3 kali. Macam tu, okey? Banyak kan? Kalaulah di sini, okey, di sini ada 1, 2 saja, 2 kali je rumus kita kena buat. Okey, jadi cikgu memilih yang merah ni. Okey, ini masuk. Ini yang termasuk, ini yang tak masuk. Okey, yang tak masuk. Okey, apa maksud yang tak masuk tu? Okey, untuk pengetahuan kamu, kebarangkalian semua yang cikgu buat ni, kalau kebarangkalian semua ni, okey, semua ni kebarangkalian dia adalah, maksudnya X sama dengan semua. Okey, kebarangkalian kita adalah 1. Okey, tetapi kita tak nak 0 dan 1. Kita tak nak 0 dan 1 berarti, di mana 1 tolak probability di mana X sama dengan 0, tolak dengan probability ataupun kebarangkalian X sama dengan 1. Kita tolak apa yang tak termasuk lah. Okey, jadi 1 tolak, masukkan dalam rumus. N adalah 4C0, P kita 1/5 kuasa 0 darab dengan 4/5 kuasa 4 tolak 0 adalah 4. Okey, lepas tu kita tolak pula dengan 4C0, 1/5 kuasa 0, alamak 0 pula, sorry, 1 kat sini. Sebab ni 1 kan, okey 1 pula. Okey, sini 1 dan kita darab dengan 4/5, 4 tolak 1, 3. Okey. Jadi kira dengan berhati-hati, kalau banyak perpuluhan kita pilih 4 tempat perpuluhan, round off dengan berhati-hati. Sini pun kita dapat 0.4096. Okey, akhirnya kita dapat jawapan akhir kita 0.1808. Yeay, berjaya. Okey, good. Okey murid-murid, okey, itu sahaja contoh. Okey, kita buat latihan binomial. Okey, sekian, terima kasih. Selamat belajar. Jumpa lagi cikgu dalam video yang terakhir untuk bab taburan kebarangkalian, iaitu 5.3 taburan normal di dalam video yang ketiga. Bye bye.